Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopo Channel. Saya ingin memberikan satu perkembangan yang menggempakan berkaitan dengan saudara kepada menantu Muhyiddin Yassin, juga seorang pemimpin dalam Parti Bersatu. Jadi ini antara keputusan terkini ya daripada pejabat peguam negara, suatu berita buruk buat Parti Bersatu. Dan satu lagi ialah berkaitan dengan perkembangan kes fitnah seorang muslimat PAS kepada pemimpin-pemimpin parti DAP. Jadi apakah perkembangan itu, sahabat semua? Ini yang menarik untuk saya kongsikan bersama dengan anda. Jadi izinkan saya untuk membacakan kenyataan media ini untuk yang pertamanya. Tapi sebelum itu, jangan lupa juga untuk terus support Alright Nopo Channel dengan cara tekan butang subscribe, like dan share. Mari kita ikuti berita gempa hari ini. So ini dia, AGC tolak representasi Adam Radlan. Panas-panas sahabat semua. Jadi Jabatan Peguam Negara menolak representasi dikemukakan Timbalan Ketua Bahagian Parti Bersatu Segambut Adam Radlan Adam Muhammad berhubung dengan 12 pertuduhan rasuah dan juga pengubahan wang haram membabitkan projek Jana Wibawa yang dihadapinya. Timbalan Pendakwa Raya Farah Yasmin Saleh memaklumkan kepada Hakim Mahkamah Seksyen Suzana Husin bahawa AGC menolak representasi itu yang diserahkan kepadanya pada 4 Julai yang lepas. Tambah lagi, hari ini ditetapkan sebutan untuk mengetahui keputusan representasi yang dihantar pihak pembelaan dan ia telah dikemukakan kepada AGC dan keputusan adalah ditolak, kata Farah Yasmin. Sementara itu, Datuk Seri Rajan Navaratnam yang mewakili Adam Radlan berkata, Mahkamah sebelum ini telah menetapkan tarikh perbicaraan pada 13 November ini dan pihak pembelaan akan meneruskan dengan pemeriksaan balas terhadap saksi pendakwaan. Yang pertama iaitu penolong pendaftar Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Harsini. Dan Suzana kemudian mengekalkan tarikh perbicaraan itu pada 13 November tahun ini. Pada 9 Julai lepas, Harsini memberi keterangan pada hari pertama perbicaraan kes Adam Radlan yang berdepan 5 pertuduhan rasuah dan 7 pertuduhan pengubahan wang haram. Mengikut pertuduhan itu lagi, Adam Radlan didakwah kerana meminta suapan wang tunai sebanyak 3.5 hingga 7% daripada projek yang akan diperoleh daripada Mat Jusuf Muhammad yang merupakan pengarah urusan MIE Infrastructure and Energy Sdn Bhd. Dia turut didakwa menerima suapan sebanyak RM500,000 daripada individu sama sebagai upah membantu syarikat itu mendapatkan surat sama bagi projek membina jalan Sungai Adam ke Kampung Banat, Perlis daripada kerajaan secara berundingan terus yang jumlah keseluruhan bernilai RM47.8 juta. Adam Radlan yang juga menghadapi 3 pertuduhan menerima suapan berjumlah RM4.1 juta daripada Lian Tian Chuan dan Mat Jusuf sebagai upah tertuduh membantu Nepcare Sdn Bhd serta MIA Infrastructure and Energy mendapatkan 2 lagi projek Jana Wibawa dan juga secara rasuah meminta sebanyak RM2 juta daripada Lian sebagai upah membantu Nepcare mendapatkan projek yang sama. Kesemua pertuduhan mengikut Seksyen 16 dalam kurungan A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 dan boleh dihukum di bawah Seksyen 24 kurungan 1 Akta sama yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun dan denda tidak kurang 5 kali ganda nilai suapan atau RM10,000 atau mana-mana yang lebih tinggi jika sabit kesalahan. Adam Radlan ini juga turut berdepan dengan 7 pertuduhan pengubahan wang haram berjumlah RM3 juta mengikut Seksyen 4/1A B 4/1B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pemberian Keganasan dan hasil daripada aktiviti haram. Kesemua kesalahan itu didakwa dilakukan di sekitar Kuala Lumpur dan Petaling Jaya antara Mac 2021 hingga Januari 2023. Wow, hebat sahabat semua. Bayangkan ya, ini baru jadi kerajaan, projek sakau menyakau itu sudah berlaku. Apatah lagi kalau mereka ini memerintah dalam tempoh 5 tahun. Ya, satu yang amat merisaukan kita dan kita tidak boleh bayangkan apa yang akan berlaku sahabat-sahabat semua. Jadi perkara yang kedua, perkara kedua ini
berkaitan dengan fitnah Mastura kan namanya. Mari kita lihat adakah benar namanya Mastura, yaitu betul Mastura fitnah saya kongsi ideologi dengan Cempeng, itu antara kenyataan daripada Lim Kit Siang, Datuk Seri Lim Kit Siang ya. Ahli Parlimen Veteran DAP Tan Sri Lim Kit Siang memberitahu Mahkamah Tinggi di Georgetown semalam bahawa tuduhan dia dan pemimpin Parti Komunis Malaya Cimping berkongsi ideologi yang sama adalah fitnah, katanya. Lim berkata, reputasinya dirosakkan dengan dakwaan Ahli Parlimen Kepala Batas Siti Mastura Muhammad bahawa dia mempunyai kaitan dengan Cimping dan bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew yang menuduh dia ada kaitan dengan konspirasi untuk memusnahkan Malaysia. Dalam soal balas di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi, Datuk Chiu Sun berguam Siti Mastura memberitahu Lim adalah perkara biasa bagi ahli politik mempunyai ideologi dan pandangan politik yang berbeza. Lim bersetuju bagaimanapun dia memberitahu tidak perlu untuk membuat tuduhan berunsur fitnah. Apabila Yus Farizal menyatakan bahawa ideologi politik PAS adalah untuk menegakkan Islam dalam sistem demokrasi, Lim menjawab bahawa kita semua menegakkan Islam dan dia tidak mempunyai masalah dengan PAS yang mau memperkenalkan undang-undang syariah selagi ia berada dalam lingkungan perlembagaan persekutuan. Semasa soal balas ketua peguamnya, Datuk Sangkara Nair, Lim berkata beliau terkejut dan marah ketika mendengar dakwaan Siti Mastura terhadapnya buat pertama kali. Lim berkata kenyataan yang dibuat itu adalah secara melulu tanpa disokong oleh bukti. Sementara itu, Lim Guang Eng, saksi kedua hari ini berkata, beliau tersinggung dengan dakwaan Siti Mastura yang mendakwah keluarganya mempunyai kaitan dengan Cimping kerana ini mempunyai satu implikasi yang sangat besar. Beliau juga berkata, Siti Mastura adalah serangan serampang dua mata. Yang pertama mengaitkan keluarganya dengan ideologi komunis dan kedua membayangkan keluarganya mempunyai agenda Cina. Dan kenyataan beliau berbahaya kerana PAS mempunyai ramai penyokong yang mungkin percaya dan mengulangi pembohongan ini, kata Lim Guang Eng. Lim Guang Eng anaknya Guang Eng dan Teresa Kok memfailkan saman itu berhubung ucapan Siti Mastura, pemimpin PAS ini, ahli parlimen kepala batas pada satu ceramah politik semasa kempen pilihan raya kecil ke Maman, mengaitkan mereka dengan mendiang pemimpin Parti Komunis Malaya serta Lee dari Singapura. Perbicaraan yang dijadualkan selama 6 hari itu diteruskan pada 17 September ini. Jadi itu dia sahabat semua, dua perkembangan ya, satu berkaitan dengan keputusan daripada pejabat peguam negara dan yang keduanya adalah perbicaraan kes saman fitnah yang dibuat oleh Lim Guang Eng terhadap Siti Mastura, Muslimat PAS ini, kerana membuat tuduhan yang berbau hasutan, yang berbau fitnah, yang tidak ada bukti, yang hanya menggunakan sumber daripada Facebook. Dan nyata sahabat semua, tindakan yang dilakukan oleh pemimpin Muslimat PAS ini adalah satu yang tidak bertanggungjawab. Apatah lagi beliau ini seorang yang terpelajar, seorang yang memiliki PhD. Namun kita agak runsing sahabat semua, bahwa adakah PhD yang dia miliki itu adalah dari segi pendidikan ataupun PhD-nya itu adalah satu perasaan hasad dengki. PhD kita pun tak pasti mana satu sahabat semua. Jadi kita akan berikan update dari masa ke semasa untuk perbicaraan ya terhadap pemimpin wanita PAS ini yang tidak segan silu, yang tidak rasa malu, yang membuat fitnah lalu mempertahankan kenyataannya itu hanya berdasarkan bukti-bukti yang dia sendiri dapat daripada media sosial. Itu pandangan saya sahabat semua. Jadi kita mengharapkan keadilan dapat ditegakkan, bahawa apa yang dilakukan dinyatakan oleh pemimpin daripada PAS ini adalah satu fitnah semata-mata. Jadi sebelum saya mengakhiri sahabat semua, ini yang kita boleh lihat betapa Perikatan Nasional ini mempunyai pakej yang lengkap. Ya, bersatu hebat, ya, belajar menfitnah daripada PAS dan juga hebat dalam sakau menyakau, rasuah dan sebagainya. Manakala PAS ini memang terkenal ya dengan politik fitnah, politik hasutan, politik menyebarkan kebencian dan sebagainya. Jadi ini yang saya boleh katakan pakej lengkap ya, pakej lengkap daripada Perikatan Nasional. Memang terbaik parti ini sahabat-sahabat semua. Ya, bukan saja itu tetapi parti ini juga digelar rakyat di luar sana sebagai parti penderhaka, PN, Perikatan Nasional, ataupun diganti sebagai Penderhaka Nasional. Presidennya sendiri, Presiden Bersatu dan PAS ini ya disiasat
ya, kerana melibatkan ataupun mengheret institusi diraja di dalam permainan politik sempit mereka. Akhirnya sahabat semua, bagi saya sendiri ataupun pandangan saya boleh gelar Perikatan Nasional ini sebagai politikus sampah masyarakat. Itu pandangan saya. Jangan pula ya walau tit marah. Kalau anda rasa tidak setuju, berikan hujah, berikan bukti kenapa mereka ini tidak layak dipanggil sebagai politikus sampah masyarakat. Kalau anda setuju, berikan thumbs up. Komen bagus. Komen Perikatan Nasional best, menfitnah, menyakau, derhaka dan sebagainya. Jadi sampai di sini saja sahabat semua. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan ya berkaitan dengan isu ini, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Jadi terima kasih, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dada, tanya selera. Sekian saja daripada Alright Nova Channel. Kita berjumpa lagi. Bye-bye.